Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast Suara Penyelidikan UM. Saya Fatih Azwar, hos anda. Podcast ni kita bawakan para penyelidik, warga akademik serta pakar untuk berkongsi cabaran dan pengalaman dalam pelbagai bidang. Kerana kami percaya ilmu tidak seharusnya terhenti di kampus tetapi perlu sampai kepada semua. Suara Penyelidikan UM, ilmu dari kampus ke masyarakat. Gunung Tahan tu yang 11 hari kita buat tu. Hari ke-11 turun ke Kuala Tahan tu, kaki saya dah bengkak. Dinasihatkan time tu orang yang tak berapa bersedia jangan pergi Gunung Tahan. Jangan, tak boleh suka-suka. Sebab ada satu tempat tu bila awak melangkah, lutut awak sampai ke sini. Awak glitch sikit kat situ kan, awak ke bawah. Macam biar betul aku buat semua ni untuk cari black Pernah jatuh ke apa gitu? Tak ada, Alhamdulillah. Jatuh biasa-biasa atas melompat daripada batu ke batu dalam sungai tu. Licin pernah lah jatuh. Tapi tak pernah yang sampai saya tak boleh bangun ke apa. Kena husung bawah tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebelum masuk tu, satulah kita memang kena beringat lah. Bukan nak suka-suka. Apa tu? Petua kan. Satu lagi nak masuk tu, kalau saya tak fikir benda lain lah. Kalau fikir overthinking memang awak tak masuk. Awak cuma bismillah je, serah pada Allah. Awak masuk sebab apa-apa jadi, awak jihad, awak nak buat nak cari ilmu ni. So Allah pemudahkan, alhamdulillah lah. Pergi mana-mana hutan ke apa, tidur kat situ ke. Kita tak ada pemikiran yang liar-liar, tak ada. Kalau orang bercakap apa-apa pun kita tak masuk dalam hati kita sebab selagi fokus tak siapkan kerja ni. Macam kalau memang kita ambil kira semua orang bercakap tu kan, awak tak masuk tidur hutan tu macam-macam bunyi. Sepanjang doktor duk study pasal serangga ni kan, doktor apa benda kelakar yang selalu orang reply bila doktor cakap, oh saya study pasal serangga. Pasal lalat. Macam awak cakap tadi, lalat. Macam tu kan. Saya macam selalu nak terangkan benda yang sama dekat setiap orang yang tanya, lalat. Macam tu. Lalat. Tapi duduk dekat tropical infectious diseases. Saya ni jadi macam buatkan orang, trigger orang nak tahu apa yang doktor buat. Itu yang buat saya rasa macam saya dah tahu dah awak akan tanya macam tu juga. Saya kita dah baca sebelum tu, saya tetap terperanjat. Saya rasa macam benda tu buatkan saya rasa macam kelakar, tapi dalam masa yang sama bagi saya satu tanggungjawab untuk menerangkan dalam bentuk mudah untuk difahami. Dan korang tahu dan sampaikan juga. Sebab kita bertuah lah dekat Malaysia, kita tak ada lagi penyakit macam apa yang ada dekat Afrika tu. Kalau lah ada, kita pening kepala. Betul. Dah lah dengue, zika, chikungunya. Bayangkan nak tapis lalat hitam pula. Dah lah lalat hitam ni buat kita buta. Bayangkan kalau benda tu jadi satu cabaran untuk kita. So tapi kita tak boleh nak senang lenang je enggak. Sebab apa yang ada dekat Afrika yang saya pergi tu, saya pergi sendiri tengok keadaan kat sana. Dia sama je macam kita. Macam kita pergi dekat negara kita hijau, banyak pokok mangga apa semua kan. Sama. Dia punya keadaan sama. Air sungai, suhu. Cuma dia ada musim sejuk yang dingin. Kita panggil musim dingin sebab dia dekat dengan Eropah ke atas kan. Ni Cameroon ni dia dah, Cameroon, Nigeria ni dia macam ke utara dah sikit. So masa saya pergi tu memang macam cuaca Cameron Highland lah. Sejuk lah. Sejuk. Cuma bila dah habis cuaca sejuk tu, dalam bulan 5, bulan 6 tu dah start hujan. Start hujan tu panas lah. Panas yang very humid macam kita kat sini. Sama. So bayangkan kalau spesies yang ada sekarang ni dekat Afrika tu terpindah ke sini. Betul? Memang boleh hidup. Boleh hidup. Dia tak ada masalah. Dia tak perasan pun ni Afrika ke Malaysia. Tengok orang dia cuma akan buat kerja dia je. Aku nak cari darah. Sebab female betina ni yang akan giat aktif pergi isap darah. So yang bahaya ni lalat hitam betina. Ya, betina. Nyamuk pun betina. Dia isap darah tu sebab dia nak bertelur. Kalau nyamuk tak bertelur, jantan semua kan, dia pergi isap tu je madu kat pokok. Batang-batang pokok tu kan ada air-air tu kan. Itu makanan saya tahu. Saya ingat semua lalat isap darah. Rupanya dia isap je madu. Tak. Betina je yang bahaya. Perempuan. Misteri penghisap darah. So yang hisap tu betina je. So kena hati-hati Tapi doktor, macam mana kita nak bezakan mana betina mana jantan? Senang. Boleh. Saya bagi mikroskop kat awak kan. Saya kena bagi mikroskop. Kalau betina, kalau nyamuk senang. Daripada antena dia ada macam bulu mata.
Oh. Kat kita bulu mata, tapi dia ada satu antena yang berbulu. Yang tu perempuan betina. Dua-dua nyamuk ada organ tu. Tapi yang lebih berlebat dengan yang tak lebat je yang beza betina dengan jantan. Yang lebih fluffy tu cantik tu. Boleh nampak Ya, boleh kriteria nampak. dia. Cantik. Tapi mata kasar tak nampak lah doktor. Tak nampak lah. Nampak nyamuk je macam tu. Sebab benda tu kena tengok juga bawah mikroskop. Dan lalat hitam pun boleh bezakan jantan betina. Macam mana dia? Senang je, mata dia. Jantan mata besar, betina jantan kecil. Kecil je mata. Bukanlah kecil, maknanya dia kecilkan sebab dia nak ada dahi. Aksesori dia kena ada dahi. Jantan tak perlu dahi. Kalau kita lah, kalau kita perempuan nak kena make up kat muka kan. Betul, jimat. Jimat. So jantan ni dia penuhkan muka dia dengan mata je. Kalau betina tu dia kena simpan sikit reserve kat tengah tu. Adalah features betina tu. Ya. So senang lah nak make up. Kan. Macam tu. Macam sambung doktor yang dekat Afrika tu, kat Cameroon tu. Saya dapat berkolaborasi dengan University of Liverpool tahun 2018. Macam tu? 2018 tu belum dapat lagi, tapi pergi tahun 2019. Tahun depannya. Akhir tahun 2019. Okey, saya dah kena back tengok ke belakang balik, lupa dah. Saya, ni cerita menarik. Kalau tanya nombor 2 yang tadi kan, nombor 2 yang mengerikan, ni cerita mengerikan saya ni. So akhir tahun 2019 tu saya pergi dapat tahu saya dapat geran untuk buat pemantauan penyakit ni dekat Afrika, Cameroon. So kita prepare semua benda sampai ke Jepun, pergi buat visa kat Jepun. So macam jauhnya. Ya, jauhnya. Sampai yang betapa orang Malaysia tak pergi Cameroon. Kenapa aku seorang nak pergi ni? So habis dah duit pergi Jepun saja nak buat visa. Tu satu benda yang mengerikan. So pergilah seorang-seorang. Pergi pula time orang Christmas. Aduh. Sebab baru confirm nak pergi ni kan. Barulah nak pergi buat visa apa semua. Banyak surat menyurat nak kena dapatkan daripada Cameroon. Banyak negara terlibat. So pendekkan cerita, bulan 1 pergi ke US 2 minggu, ambil semua barang-barang dekat makmal dekat sana 2 minggu training untuk guna mesin. Lepas tu terus fly daripada US Boston tu pergi ke Cameroon. Masuk daripada US senang sikit. Direct terus. Bukan pergi ke Perancis dulu. Itu negara jajahan dia kan. So daripada bahasa pun French. So daripada situ pun masuk ke Cameroon. Okey, masuklah Cameroon. Awal masuk Cameroon dah susah dah sebab kita kat sana perbezaan ni sangat nampak. Awak tak boleh nak sembunyikan awak ni bukan orang Afrika sebab kulit. Yelah. So bila nampak tu orang lain keluar senang je kat international punya arrival tu kan. Saya ni dengan suami lagi. Suami memang cuti 6 bulan tak bergaji. Ya Allah. Sebab ikut saya. Takkan nak lepaskan bini pergi jauh Afrika kan. Itu 2019 lah doktor. 2020. Awal bulan 1. Itu baru tengah 19 hari bulan. 1 ke berapa? 19 hari bulan. Yalah dah COVID tengah 19 menyelam hari bulan terbang masuk ke Cameroon. Sempat lagi lah. Lepas 10 hari dekat US tu. Kita tak tahu apa jadi. Tapi dah berita kat Wuhan tu semua tu kan. Tapi macam kita tak expect benda yang lebih besar akan terjadi. So okey lah, chill. Okey, masuk ke Cameroon. Susah lah nak masuk Cameroon tu sebab 2 darjat lah. Kita tak pernah merasa duduk dekat situ, dilayan macam mana orang luar. Maknanya yelah, banyak komplikasinya lah awal-awal tu. Banyaklah pengalamannya. Bila duduk sana, saya buat kerja macam biasa. Dan baru tahu Cameroon sejuk time tu. Sejuk. Nasib baik bawa jaket daripada Boston. Bulan 1 kan ada salji kat sana kan. So pakai yang tu kat sana, kat Cameroon juga sejuk. So bila sampai tu bulan 1 saya buat kerja macam biasa. Pergi ikut researcher local lah. Pergi collect sampel, tengok keadaan. Bulan 2 okey lagi, pergi makmal. So masuk bulan 3 dah ada pengumuman. Dia cakap nak total lockdown dekat seluruh dunia. Termasuk Afrika. So sebelum total lockdown tu dia bagi peluang dekat kita orang lah semua untuk pindahkan semua bahan peralatan makmal ke rumah. Saya diberi satu rumah lah. Rumah tu macam alhamdulillah lah. Saya ingat lagi Prof. Zali call saya, mesej saya tanya, Izu, you duduk dalam macam iglu tu ke? Macam iglu. Yang jerami tu. Jerami. Ada duduk yang compound ke apa. Saya cakap, this is dipanggil Norwegian camp. Orang Norway je dulu buat camp tu. Dia macam kalau kita kat sini macam resort, macam satu compound rumah yang banglo banyak ni ada dia orang sendiri. Dia punya pagar dia tu 2 kali ganda pagar kita tinggi dia.
So dia tak bagi orang masuk selamat. So apa tu, American Embassy lah jaga area tu. So saya dapat satu banglo kat situ. Apa tu, berinteraksi dengan orang dalam tu lah. Semua Mak Saleh daripada Norway, daripada US, UK, semua banyak. Itu semua researcher yang atau tu ada yang datang untuk menyebarkan Kristian, macam-macam purpose, macam-macam tujuan. So kat situ pun kita boleh sewa rumah tu untuk 5 bulan yang kita memang rancang nak duduk situ 5 bulan. So pindahkan semua barang-barang mak-mak tu balik rumah dan sampel memang saya tak boleh pergi dah. Total lockdown. Orang lokal je diberikan, macam kita lah kat sini surat kan nak perjalanan tu kan, lokal je buat pergi collect sampel, hantar sampel ke rumah. So saya yang proses semua benda tu, yang buat yang kerja-kerja penyelidikan tu. So semua orang daripada US nak terbang masuk Cameroon tu, rancang bulan 4 nak masuk kan, dah hilang, dah habis musim sejuk kan, daripada UK, US nak masuk bulan 4 lah, tak boleh semua. Tinggal saya seorang kat Cameroon tu. Doktor sebenarnya plan berapa lama nak duduk sana? 5 bulan. Maksudnya bulan 1 sampai bulan 5 je. Bulan 1 sampai bulan 5 je. Sebab tu saya perlukan visa tu. Visa untuk duduk lebih daripada tempoh kan. So duduk 5 bulan je, sampai bulan 5. Tapi saya terpaksa extend sampai bulan 7. Sebabkan tak ada penerbangan. Yelah, airline semua tutup. Saya dah 2 bulan dah saya extra kat situ dengan saya punya apa tu, semua perancangan kita dah habis lah kat situ. Maknanya duit grant pun kita dah bawa cash pun untuk tu. Sampai 5 sampai bulan tu situ, je. Kesusahan saya kat sana, kita dah inform si IMB lah, kata saya bawa kad kita time tu kan. Sebab tu kan negara Afrika. Bila saya try cucuk ke duit ke apa semua kan, kita dah kehabisan cash. Yelah. Nak bayar rumah sewa apa semua, tak dapat tau. Tapi kita dah inform bank kita apa semua. So sebabkan negara Afrika tu dia jadi macam satu tak lepas nak ambil duit tu. Mungkin scammer ke whatever ke kan, bank akan letak Hold dulu lah, security kat situ. So bayangkan, terpaksa extend dulu bayar sewa ni first time saya rasa. Just tak nak bayar sewa. Jauh tu ke Cameroon, tak bayar sewa. Lepas tu kena call orang Malaysia. Kena call Malaysia, tolong pergi ni macam-macam. Sana tak ada embassy kita? Tak ada. Kat Nigeria je. Saya dia jaga kat situ American Embassy. Masuk dalam grup dia orang. But at least under dia punya ni so, kan. masa sebelum total lockdown tu, semua barang-barang dah dipindah masuk ke rumah. Saya pun dengan suami kena pergi beli ration lah, bahan makanan kan, beras apa semua ni kan. So masa pergi tu memang lokal sentiasa akan ikut kita, sebab kita sana macam terlalu obvious, nampak sangat macam yelah you duduk dalam kesebabkan warna kulit tu. So bila sampai dekat pasar tu, kat situ menakutkan sikit. Sebab saya diheras kat situ, dia tak ada sentuhan pada badan lah, tapi dia macam suruh cakap kita Chinese tau, yang sebarkan virus tu, Wuhan tu. So dia tak tahu pun kita ni Melayu, tapi semua yang berkulit cerah ni dipanggil Chinese. Cik tunjuk-tunjuk, pandang mata semua, tak nak jual barang sebab saya Chinese. So time tu juga local researcher yang ada dengan saya tu bawa saya balik dengan suami tu, cakap tak apalah, starting from today dia cakap kita akan bagi je list apa nak beli, dia orang akan belikan. So macam tu sampai macam tunjuk atas muka marah-marah macam tu. Maknanya kita yang sebar kan. Kita menyebabkan semua dia orang tak berniaga. Marah lah. So saya tak apalah, takut juga time tu. So embassy pun dah cakap dalam grup tu, sebabkan kes saya tu orang lain pun kena juga, dah balik-balik batu pun semua kat saya tu. Cabaran tu. Tu cabaran yang menakutkan lah. So saya tapi tu dah start collect ke belum ada? Dia start collect daripada bulan 1 lagi. Yang start kena ni bulan 3-4 ni lah. Bulan 3 ni dah isytihar nak total lockdown seluruh dunia. So Afrika pun macam tak boleh kena lockdown juga. Semua airline stop, everything stop. So saya pun macam bayangkanlah kita duduk jauh kan, apa-apa jadi jauh. Yelah. Jauh. Tapi kita bergantung dengan Allah je lah time tu. Sebab baik ada suami juga dengan raya kat sana, puasa kat sana. Hari raya bandar je suami. Tapi cik baiklah. Pengalaman betul. Cik baiklah, daging sana murah. Itu je mengubat rindu. Daging murah gila. Ayam mahal. 2 ekor RM80 saya tengok. Saya suruh dia sembelih kan 2 ekor. Sebab apa dia mahal tu? Dia tak makan ayam sangat. Dia makan daging. Dia orang pengedar daging. Daging tu, tulang tu dia buang macam tu je rasanya. Bukan dia buang lah, tapi tak ada orang, dia orang tak pandai makan tulang. Dia makan daging. Mahal tulang. Tu cakap kita susah pula nak beli tulang, tak ada benda nak ketuk-ketuk semua kan. Betul. Terus setiap minggu makan daging, hari raya makan daging. Itu je lah yang kita teringat-ingat sampai hari ni bila duduk kat Afrika tu. Cameroon. Atau hari raya tu dah lah masa dia 8 jam berbeza.
Bila saya bangun tidur, mak saya dekat sini dah pukul 5 petang dah. Dia Saya bangun tidur tu pukul 7 bayar subuh kan. Bayar subuh dalam sana? pukul 4 lebih pagi kan. So gelap lagi lah. Maknanya pukul 7 tu kita macam nak call family lah, nak wish hari raya apa semua kan. Diorang dah pukul 5 petang dah. Macam nak raya. Orang dah dekat 12 jam. Orang dah basi dah raya tu. Dekat 8-7 jam. 8 jam lah macam tu. Dia sama dengan latitude UK Liverpool tu. Dia sama. So macam orang Malaysia dah nak tidur dah, prepare nak tidur dah. Kita baru nak sambut raya. Baru nak sambut raya. So saya teruskan buat research dekat rumah sampai kita boleh deliver the result tu semua. Dan orang UK, researcher daripada UK dengan researcher daripada US apa semua rasa macam bersalah lah sebab tak boleh nak masuk. Tapi tak boleh nak buat apa, tak boleh nak masuk. Tapi rancang nak masuk bulan 4 tu untuk buat sama-sama, kita buat research sama-sama. So mana tim yang ada masa ketika saya dengan tu? suami je. Oh ya? Tapi still continue. Collect sebab local researcher tu hantar sampel untuk kita buat lab work dekat dalam rumah saya tu. Sampai masa saya sepatutnya balik, tiket ada dah ni, tiket nak balik ni. So tiket tak boleh nak pergi, tak ada airline. Time tu lah bermulanya ngerinya hidup ni. Betul. Berada jauh daripada air, tanah air. Hidup kita time tu tak tahu esok balik ke, tak balik terus ke, macam mana ni kan? So sampai saya terpaksa email time tu Prof Saadah TNCPI. Sebab suami pun kena lapor diri bekerja. Yelah. Dah ada dah email time tu tak lapor diri kan. So kita kena rangkumkan semua ni jadi satu kes terkandas. Terkandas. So terkandas time tu email dekat Vice Chancellor dengan TNCPI lah, yang saya bos saya lah kan. Cakap lah kita punya keadaan ni tak boleh nak balik apa semua. Dan diorang pun tak boleh nak buat apa sebab tak boleh nak contact embassy dekat Cameroon. Tak ada embassy kat Nigeria pula embassy macam tak tahu apa-apa. Tak ada pergerakan masuk ke Nigeria, ke Cameroon. Nak bawa saya pergi Nigeria, nak kena cross pula border Chad tu. Border Chad tu kan ramai pemberontak. Tak boleh pergi langsung. So kena pergi pakai kapal terbang je kalau nak pergi kat Nigeria, berkumpul dengan orang Malaysia ada kat sana. So saya isolated dekat Cameroon ni, tak boleh keluar. By land tak boleh, by flight pun tak boleh. By land awak kena cross ekstremis yang dekat border Chad tu. Yelah, bahaya lah. So saya dengan suami je lah macam meeting selesaikan dengan UM, bagi dia orang faham keadaan kita terkandas kat sana. Dengan embassy langsung lah. Embassy pun ada juga contact dengan Nigeria tu, tanya macam mana, tapi dia tak boleh buat apa. So bagi tahu. So Liverpool dengan MC Melaya je lah yang nak cari jalan macam mana nak balik ni. Tapi tak boleh, kena tunggu juga first flight yang dibenarkan untuk masuk ke Cameroon daripada Perancis. So yang tu bulan 7, akhir bulan 6 ke masuk bulan 7, penerbangan pertama, airline pertama yang boleh masuk ke Cameroon, terus kita ambil. Dan tiket dia 2 kali ganda. Return tiket saya dalam 20k katakan. Ni balik Boston balik ke apa dah? Tak balik pergi Perancis, nak balik Malaysia dah ni. Tak pergi Boston dah. So terpaksa pergi Perancis dulu. So tiket memang 2 kali ganda, macam mahal, boleh pergi 2-3 kali kalau musim biasa. So tapi tak apalah. So daripada Cameroon keluar pergi Perancis. Di Perancis tu pula sebabkan COVID, banyak kekangan kat situ. Awak kena jaga suhu badan awak. Kalau awak suhu badan meningkat demam, time tu awak tak boleh boarding. Betul. Awak nak stranded kat situ. Dah lah semua makanan ala euro. Duduk kat situ pula tidur, gelempangan tu semua. Musim COVID kita takut. Pakai mask 2-3, pergi tandas, pakai sanitize everything. So takut subhanallah. Kalau lah Allah cakap tu memang manusia ni akan diuji dengan ketakutan kan. Saya faham time tu lah ketakutan yang amat sangat. Kalau lah suami lepas balik, saya tak lepas, demam suhu. Saya beli Panadol berapa-papan tak dalam bag kan. Tak demam pun telan dulu siap-siap tu. Ya, nak jaga. Takut kita stres tidur dekat airport lama ni, kita akan demam. Kita akan flu dah. Yelah, sejuk. Tukar cuaca tiba-tiba badan. Alhamdulillah lepas. Bila lepas pergi ke Abu Dhabi. Sampai Abu Dhabi terus ke Malaysia. So dalam penerbangan tu yang sebesar-besar penerbangan untuk 200 ke 300 orang tu, kita ada 5-6 orang je. Betul lah. So rasa macam lah. Masya Allah, bersyukur sangat boleh balik. Bila sampai ke LIA tu kita dah, apa kesusahan dekat Malaysia airport tu, kita rasa macam tak ada apa. Nak jadi saring ke belum cerita dekat Cameroon nak saring sebelum dapat beli tiket flight tu. Kat mana nak pergi, diorang tak bercakap bahasa Inggeris. Diorang dia French kan. Dengan limited movementnya. Saya macam
nak dapatkan result tu. Result ni kena kepilkan masa dekat boarding tu nanti. Result tak dapat. So macam tak tidur lah, duduk fikir semua benda tu. Nak contact siapa dengan semua benda terhad. Jangkaan, langkah kita terhad. Yelah, nak call semua tu. Bahasa lain, Internet movement connection. control order lagi, nak minta tolong siapa orang semua jaga family masing-masing Betul, kita kat betul. sini. Time tu lah baru kita faham erti kebergantungan. Kau bergantung je dengan Allah. Time tu minta Allah mudahkan, kalau rezeki balik lah. Kalau tak balik, stranded kat situ lah. So sampai sini bulan 7 tu balik lah. Sampai tu lah. Bulan 7 tu balik. Asyik dipermudahkan lah. So dipermudahkan. So quarantine je lah 2 minggu dekat Malaysia. Suka betul balik Malaysia. Benda pertama yang adik saya bawa hantar ke rumah, nasi lemak. Lama betul tak balik tu. Si lemak, beras semua dia beli. Beras apa semua tak depan pintu. So kita dua orang berkuarantin 2 minggu. Lepas tu lepas 2 minggu tu masuk office. Lepas tu sambung lah masuk balik hutan lain. Selepas tu saya tak naik flight lama. Oh, fobia kot. 2025 tahun lepas baru saya lama je doktor. Ya. Tapi kajian buat area Saya Malaysia je lah. Malaysia je. Dia orang panggil pergi conference mana pun saya terpaksa pergi. Saya pergi Vietnam dengan suami je. Yang lain kalau dekat-dekat nak pergi bercuti. Okay lah, Southeast Asia okay lah masa tu. Dia tak berani itu pun dah. terpaksa. Dia orang panggil speaker. Dia kena pergi juga Vietnam tahun 2022. 2022 Trauma 2023. tu doktor. Saya pergi time tu sebab saya pergi tu bila naik je kapal terbang tu kan, nak pergi Vietnam tahun 2023. Saya rasa macam ketakutan yang teramat sangat. Kesan daripada yang kena stranded tu. Takut. Bila balik tu kan, awak ingat nak bercuti kat Malaysia ataupun pergi ni, bercuti naik flight tak ada dalam kamus time tu. Tak apa, redah je. Saya nak bercuti pergi Langkawi je, naik kereta. Naiklah kapal, naiklah pergi ferry. je Port Dickson. Tak ada. Port Dickson Melaka. Tahun lepas pun baru dapat invitation untuk pergi. Saya faham lah. Untuk pergi US. Kan. Pergi mana lagi untuk conference tapi UK. Itu je yang major tahun lepas start balik. Saya rasa macam dah tak ada fobia tu sangat. Tapi kesimpulannya doktor, masa kat Cameron tu pendidikan doktor berjalan lancar lah sebenarnya. Lancar. Saya bersyukur yang tu satu je. So semua orang cakap memang saya jalankan tugas dengan mengikut jadual. Diorang tak expect pun saya sampai tahap tu. Diorang expect saya memang lockdown dan diorang dah cakap dah tak apa projek ni close pun kan. Tapi tak, projek ni ada result dan dapat output. Kita tulis paper apa semua. Tapi masa doktor jalankan kajian tu, situasi sebelum tu lah kan sempat kan, apa yang doktor benda paling tak jangka jumpa yang macam datang sini berbaloi datang. Saya rasa lepas habis semua trauma tu kan, saya rasa macam berbaloi sebab tak semua dapat peluang macam tu. Nak dapat peluang pergi jauh negara yang awak tak ada dalam senarai untuk pergi bercuti. Kalau awak pergi bercuti Mauritius. Awak pergi bercuti mana lagi? Tempat-tempat yang memang awak pergi bercuti. Tapi sekarang kita pergi tempat yang memang orang tak kenal. Dah lah pergi Cameroon. Bukan dekat bandar. Daripada bandar tu kena travel lagi 8 jam baru sampai ke pusat penyelidikan. Dan dekat area situ nampak sangat daif. Tapi yang saya rasa macam Allah nak tunjukkan sesuatu kat saya dekat area tu yang 8 jam daripada bandar ni. Memang saya stay kat situ. Dah lah ada camp yang cantik yang boleh duduk rumah tu kan. Tapi 80% majoriti Muslim. Lepas tu saya cakap boleh makan daging. Senang lah puasa. Dia punya, itulah saya fikir kat tadi. bila bulan puasa dia punya surau dia bagi kita macam keinsafan. Tengok masjid surau dekat Malaysia ni, surau pun dah sebesar masjid. Cantik sangat kat Malaysia. Kalau kat sana kan tempek-tempek dengan tanah liat. Yelah. Tu ramai orang. Lepas tu sembahyang atas tanah. Join lah doktor. Tak boleh lah. Tak, suami saya pun dah pergi sembahyang Jumaat sekali. Bila pergi sembahyang Jumaat, awak di kalangan orang yang colour kulit lain. Asia, dekat kan? dalam kampung macam tu yang very remote. Saya rasa dalam tu ada lebih 40 orang. Dekat berpuluh-puluh, ramai gila dalam masjid tu. Dan suami saya seorang ada cleaner yang dekat makmal tu, dia orang Muslim. Abu nama dia. Dia bawa suami saya sebab researcher kita orang tu semua Kristian. Cleaner tu dia bawa suami saya pergi solat naik motor kan. Dah kenal lama kan, cleaner tu hari-hari tegur. So macam pergi solat sama-sama. Daripada depan sampai belakang semua salam.
Orang nak salam dengan suami. YB datang. Biar sebab nampak macam ni makhluk asing. Makhluk asing nak datang salam. Lebih baik je lah orang tapi dia. tak boleh bercakap. Assalamualaikum, tu je. Apa tu, ahlan wa sahlan, macam tu je. Mana yang tahu. Mana yang tahu Arab tu tahu. Tapi ada yang ketuk belakang, pengalaman ada yang tepuk belakang suami juga. Bila dalam masa saya bulan 1, bulan 2 macam tu lah pergi makan dekat restoran orang bawah, ada orang tepuk belakang. Kan apa? Rupanya budak UIA. Dia cakap Malaysia. Dia boleh cakap Melayu. Rasa macam tiba-tiba kat dekat Malaysia. Yelah, banyak. Sebabnya macam dia cam saya. Kalau lelaki ni susah sangat mungkin. Kalau lelaki kan tak. Cara tudung dia cakap. Maybe confused kan Indonesia Malaysia. Tapi cara tudung Malaysia memang. Dia cakap cara tudung Malaysia. Dia tahu Malaysia. Dia cakap Indonesia. Kalau lelaki tu mungkin dia susah sikit nak tengok. Mungkin awak ni daripada Vietnam ke Laos ke mana kan. Muka korang sama. Kalau perempuan dia ada trademark dia, tudung kita. So doktor, selain daripada Cameroon sebelum tu, mana lagi doktor pergi untuk cari sampel? Okay, kalau kat Asia Tenggara macam saya cakap tadi lah, seluruh Vietnam, Indonesia. Boleh share doktor, Indonesia punya experience macam mana? Indonesia experience dia majestic lah. Sebab Indonesia ni banyak tempat menarik. Besar kan? Saya tak pernah pergi ke air terjun Si Piso-Piso. Oh, kat mana tu? Yang Jawa, tak silap saya, Jawa ke Sumatera, saya tak ingat. Yang share gambar dalam majalah yang ada kan? Itu air terjun dekat Indonesia. Besar yang amat, dah tinggi. Bila awak duduk kat situ kan, basah baju dia punya. Walaupun duduk jauh. Dia punya percikan je. Yeah. Percikan itu bukan air yang besar tau. Percikan itu macam kabus je. Tapi tu dia area gunung ke apa? Sebab ada air terjun, ada bukit-bukit macam tu kan? Dia banyak terbentuk daripada gunung-gunung lah. Sebab Indonesia ni kan banyak gunung berapi kan. Pergerakan gunung berapi tu aktif kat sana kan. So bentuk muka bumi Indonesia ni banyaknya yang bergunung. Bergunung tapi bukan sebab gunung macam kita, tapi sebab dia gunung, dia aktif, kan? Gunung berapi, gunung Merapi, gunung ni. Tapi bila dah terbentuk gunung tu, dia ada tadahan air kat atas. Bila tadahan air banyak, jadilah gunung air terjun. Tapi nak turun ke air terjun tu kita macam jauh lah, macam kena trekking sampai sejam lebih. Tapi ada tangga dia tak maintain, tapi boleh turun ke bawah. Tapi saya rasa macam boleh tengok dekat internet pun memang air terjun tu terkenal. Dan bukan satu, banyak. Dalam kepala saya ni banyak air terjun dekat Indonesia ni yang cantik-cantik. Tapi kita pergi nak cari sampel kan. Tapi dalam masa yang sama kita dapat belanja mata, tengok yang menarik. Makanan. Kalau nak ikutkan, saya bukan kaki jalan. Saya dibawa maksudnya kaki holiday ke, kaki apa. Bukan sebab kerja, tidak lah ya. Dan disebabkan kerja, saya menjelajah ke seluruh wilayah-wilayah tu yang tempat orang pergi. Tapi kalau ramai, kita memang akan elak lah untuk buat sampling kat situ. Sebab ramai berkelah ke apa kan. Tak buat kerja nanti bertanya. Ada cabaran doktor kat Indonesia punya hutan? Cabaran dia satu, bila hutan tebal kita berjalan kan. Haiwan-haiwan liar doktor tak ada terserempak ke? Alhamdulillah tak ada. Kat Malaysia haiwan liar ada terserempak tak? Cerita-cerita seram sikit lah. Rusa. Terserempak rusa? Tak terserempak depan-depan macam tu. Tapi dia ternampak kita nampak dia. Lepas tu kita macam tu lari. Dia tak liar mana lah. Ular tu macam biasalah. Kat Malaysia je. Ular biasalah jumpa. Ular datang. Macam tu kita lari. Dia pun lari, kita lari. Macam tu. Tapi saya sendiri kalau fikirkan balik kan, bila duduk jauh kan nampak hutan kan kat sana kan. Aku masuk dalam hutan tu. Dalam hutan tu macam-macam ada. Kan? Tapi tak, Alhamdulillah. Tapi kan bila time saya buat kerja tu, bila nak masuk, nak langkah tu je, semua benda tak ada dalam kepala. Allah memang bergantung betul. Bergantung betul. Kalau lah takdir mati kat dalam ni, tak apalah. Doktor kira tak berapa banyak tempat doktor dah pergi sebenarnya? Jujurnya start kira. Tak ada kan? Kalau saya start kira ni, saya rasa macam banyak juga ni. Banyak. Dan mana lagi saya pergi Ada tak adalah pernah kena serang apa-apa haiwan ke isu keselamatan selain daripada kat Cameroon tu? Tak ada kena kejar dengan apa-apa. Cuma ada satu pengalaman saya. Menarik kan podcast kali ni? Banyak ilmu yang kita dapat. Semoga episod kali ni memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi dan stay tune untuk episod akan datang. Suara Pendidikan UM, ilmu dari kampus ke masyarakat.